Buletin Didik 18 Oktober, anda bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM tidak pernah menutup ruang kepada sebarang idea baru daripada semua pihak, apatah lagi guru-guru. Menterinya Datuk Dr. Razi Jidin berkata faktor itu dapat dilihat dalam setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian. Di pihak kaki tangan dan guru-guru, sebarang pandangan mereka perlu disalurkan mengikut proses ditetapkan. So to say that we are not that open, we have to see what we have done on the ground. Kita kena turun lihat. Kadang-kadang bertanya kepada mereka yang berjumpa. Dan dalam konteks ini juga kadang-kadang saya buka dalam konteks perjumpaan saya dengan guru-guru, saya buka sendiri di Facebook saya, cikgu nak datang program saya berada di Sarawak, di Johor, di mana, okey boleh isi borang. To that extent, because in order to manage Kementerian Pendidikan, you need to talk to the stakeholders. Menurut beliau, banyak transformasi pendidikan yang dilakukan adalah hasil perbincangan dan maklum balas daripada pentadbir sekolah, guru-guru, ibu bapa dan pihak lain yang berkepentingan. Melaluinya, sebarang maklumat boleh diakses secara menyeluruh dan tepat. Sebagai contoh, 7 inisiatif KPM dalam menangani isu beg berat dan pengambilan guru secara one-off pada tahun ini antara bukti KPM mendengar keluhan guru, ibu bapa dan murid. Pendekatan kluster ini membolehkan pada pengambilan one-off pada waktu itu. Ramai yang kata kami mungkin tak boleh dapat 18,702. Alhamdulillah, we managed to get 88% of that. Lebih 16,000 for the first time in history. How we did this? We listen to the ground. That's why to say that we are not listening to the ground, saya rasa itu adalah tidak tepat. Beliau ditemui selepas majlis perasmian program Reading Progress di Shah Alam pagi tadi. Program rintis yang melibatkan 576 sekolah bandar dan luar bandar ini dilaksanakan bagi meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran. Jangan politikkan bidang pendidikan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi menegur tindakan beberapa pihak yang mengambil kesempatan dan cuba mempolitikkan isu silibus pembelajaran ketika ini. Ujarnya, silibus yang digunapakai di sekolah pada ketika ini bukan baru dibangunkan Kementerian Pendidikan KPM. Sebaliknya, ia sudah mula digunakan sejak 2017 dan digubal lebih awal dari itu. It is not silibus yang dibina pada tahun ni atau tahun lepas dan sebagainya. Silibus yang ada pada hari ini adalah silibus yang mula digunakan pada tahun 2017. Now, dalam pelaksanaan mana-mana silibus untuk mana-mana mata pelajaran, dia ada pelbagai peringkat jawatankuasa. Memang telah ada pelbagai peringkat jawatankuasa untuk melihat silibus ini. Dan dalam konteks itu juga, dalam pembinaan silibus ini, dia akan ada sesi lebat urus dengan pelbagai pihak. Tambahnya, silibus-silibus ini dibina oleh guru-guru dan mereka yang berkebolehan dalam bidang masing-masing. Sebarang perubahan silibus hanya akan membuatkan guru dan pelajar mengalami kesukaran untuk menyelesaikan diri dengan silibus baru. Tambah Datuk Dr. Razi, kebiasaannya di Malaysia, kajian semula silibus akan dibuat selepas selesai satu pusingan atau kohort untuk melihat keberkesanan setiap silibus itu. Kita kena faham bahawa apa yang kita ada pada hari ini bukannya tiba-tiba dibuat oleh Razi Jidin ni datang dengan silibus. Tak ada. Ini merupakan satu proses. Sebab itu saya pesan banyak kali, ada ahli-ahli politik di luar sana dekat pilihan raya nak politikkan silibus. Saudara-saudari kena ingat, ini let me be very frank. Apabila saya kata kalau nak politikkan silibus, ini saya boleh cerita panjang. Silibus ini 2017 zaman BN, kemudian 2018 zaman PH dan sebagainya. But that's not the way we deal with education. Education ni perlu dijauhkan daripada politik. Katanya, jalan terbaik mengatasi isu itu ialah semua pihak untuk berganding bahu memantapkan agenda pendidikan negara. Sementara itu, Datuk Dr. Razi menafikan terlibat dalam penyelewengan kontrak kementerian. Begitupun, beliau tetap mengalu-alukan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan itu. Ujar beliau, KPM telus dalam melaksanakan agenda pendidikan negara.
dan beliau sedia disiasat sekiranya terdapat dakwaan yang tidak benar tentang dirinya. I'm very open, ya. Saya ni orang Telus, tak ada apa yang saya nak khawatirkan. Sebab itu KSU sedang, seingat saya, telah mengambil tindakan seperti mana yang diarahkan, because kita nak pastikan, ya, imej kementerian. Sejak saya masuk ke kementerian, mesej kita setiap sen duit rakyat mesti dikembalikan kepada rakyat. That's it. Tambah beliau, tindakan meminta SPRM menyiasat dakwaan itu adalah bagi membuktikan bahawa pihaknya telus dalam menerajui Kementerian Pendidikan. Semalam, seorang blogger mendakwa mendapat maklumat wujud penyelewengan kontrak bekalan makanan bermasak serta kebersihan bangunan dan kawasan di bawah Kementerian Pendidikan. Mengikut dakwaan itu, mereka yang diberikan tender itu dikatakan dikenakan syarat membayar komisen antara 4 hingga 5% kepada pihak tertentu di Kementerian Pendidikan sebagai dana politik. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Razi yang turut berkongsi video dakwaan terbabit dalam Facebooknya sebelum ini turut meminta pihak berkenaan menyampaikan maklumat itu kepada SPRM. Lagi mengenai program Reading Progress. Sesuai matlamat asalnya, Kementerian Pendidikan yakin pembentukan murid yang fasih dalam penggunaan bahasa, khususnya bahasa Inggeris, akan meningkatkan keyakinan mereka untuk ke Menara Gading dan seterusnya ketika mereka memasuki pasaran kerja. Seramai 1,188 orang guru mengikuti program ini. Ia merupakan satu pendekatan di mana murid-murid dapat merekodkan video atau audio atau kedua-duanya sekali apabila mereka membaca bahan bacaan dalam bahasa Inggeris. Sistem ini dapat membantu pelajar dari aspek cara bacaan dan sebutan yang betul, sekaligus memberi pengenalan kepada perkataan-perkataan baru dan membantu pembinaan struktur ayat yang lebih baik. Selain daripada itu juga, ianya akan dapat membantu guru-guru untuk melihat murid manakah yang telah mencapai tahap yang sepatutnya, yang perlu dilonjakkan lagi potensi mereka, mungkin memberikan bahan bacaan yang lebih tinggi tahapnya, ataupun murid-murid yang memerlukan intervensi daripada guru-guru. Sebab itu dalam konteks pendigitalan pendidikan, yang mana ini merupakan sebahagian daripada usaha yang kita sedang laksanakan, apa yang paling penting adalah kita ingin melihat supaya pendekatan pendigitalan pendidikan ini memberi ruang untuk murid-murid belajar dalam suasana yang lebih menyeronokkan dan juga merasakan bahawa mereka sebahagian daripada proses pembelajaran tersebut. Penanda aras bagi program ini ialah mengoptimumkan potensi setiap murid berdasarkan peringkat bacaan dan tahap penguasaan mereka. Selain daripada sumber pengajaran dan pembelajaran, aplikasi Reading Progress juga boleh digunakan untuk menyokong aktiviti pentaksiran bilik darjah. Cikgu tahu dalam kelas ini murid mana yang dari sudut pronunciation-nya memang pronounce betul dan setakat mana perkataan-perkataan yang sukar dapat disebut, disusun dengan baik, dan secara tidak langsung apabila program ini berterusan, as I said before, pengenalan kepada perkataan-perkataan baru, pengenalan pada struktur-struktur ayat itu akan membolehkan murid mula mempunyai keyakinan diri dalam penguasaan bahasa Inggeris ini. Tambahnya, KPM akan meneliti ruang penambahbaikan aplikasi itu sebelum memperluaskan penggunaan aplikasi itu di seluruh negara selewat-lewatnya sebelum sesi persekolahan tahun depan bermula. Antara aspek yang akan diteliti sepanjang tempoh projek perintis adalah kekuatan dan kestabilan internet yang diperlukan di setiap sekolah untuk membolehkan aplikasi Reading Progress digunakan secara berkesan. Selain itu, katanya, KPM juga berhasrat untuk mengembangkan penggunaan aplikasi itu bagi meningkatkan penguasaan murid dalam bahasa Melayu. Bersua kembali. Komited membentuk kemenjadian murid yang multilingual. Sekolah Kebangsaan Seri Perlis di Kangar memperkasakan penggunaan bahasa Inggeris dan Arab sebagai bahasa kedua dan ketiga di sekolah. 5 bulan bertatih, hasilnya kini murid dapat menguasai dan bertutur dalam pelbagai bahasa dengan baik. Kebolehan murid dibuktikan melalui pengecaran mereka dalam 3 bahasa sewaktu perimpunan dan di setiap acara rasmi sekolah. Murid terbabit adalah Nur Akalili Batrisha Muhammad Najib yang mengecara dalam bahasa Melayu, sementara Kasih Damia Adriana Khairul Zaidi mengecara dalam bahasa Inggeris dan Dania Khairin Abdul Hafiz dalam bahasa Arab. Ketiga-tiga mereka berada di tahun 6. Bagi meneruskan majlis, dijemput saudara Syed Amin Shah untuk mengenai bacaan Iqra. Majlis mempersilakan.
Now, I would like to invite Akil Shah to lead the oath. An ufat didesain Akil Shah, 230 Watan. Lebih membanggakan, bacaan doa pada majlis perhimpunan pagi tadi dibacakan oleh murid di tahun 3. Ia sekaligus membuktikan keupayaan murid dan membentuk keyakinan diri mereka. Alhamdulillah, di sekolah ni murid-murid dapat praktikan dengan elok. Tadi pun Tuan Pengarah pun puji pengucapan mereka. Jadi di samping itu saya juga cikgu melatih pelapis-pelapis darjah 4, darjah 5 dan darjah 3 untuk diketengahkan sebagai pelapis untuk tahun-tahun akan datang. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Perlis Naharuddin Othman berharap pembentukan murid yang multilingual itu dapat dicontohi sekolah lain. Dengan tagline 09 Educators, beliau berkata JPN Perlis kini sedang merangka strategi baru sebagai usaha melahirkan rakyat bermentaliti kelas pertama. Dan karakter ni bukanlah satu yang kita wujudkan sempena dengan benda ni, tetapi dia adalah perkara-perkara yang positif yang pada saya, kalau kita tak buat benda ni pun sewajarnya benda ni menjadi amalan pada pelajar-pelajar kita lah. Beliau pagi tadi menghadiri perhimpunan rasmi di Sekolah Kebangsaan Seri Perlis. Turut berlangsung majlis penyampaian hadiah dan sijil untuk aktiviti yang disertai murid sebelum ini. Antaranya aktiviti Langkah Sihat Bulan Malaysia Sihat Sejahtera, pertandingan kemahiran literasi dan numerasi peringkat negeri, Jota-Joti, pertandingan bola sepak Borneo Cup serta penghargaan kepada murid yang hadir awal ke sekolah. Minat terhadap pokok bunga kertas atau nama saintifiknya Bougainvillea sejak zaman remaja memberi inspirasi buat seorang suri rumah di kampung Teluk Kalung, Kemaman, Terengganu untuk membina sebuah taman berasaskan tumbuhan itu di rumahnya. Dengan hanya berbekalkan saki-baki pokok yang pernah ditanam oleh arwah ibunya, dia mula mengumpulkan kembali pelbagai jenis spesies bunga kertas yang dibeli dan diperolehi dari seluruh negeri. Zubaidah Ali, 45 tahun, kini sudah memiliki lebih 100 jenis pokok bunga kertas. Antaranya daripada jenis Rebecca, Chinese Sleeping Beauty, ekor musang putih, Red Velvet, King Roxy serta Christina Tiger. Lebih membanggakan Zubaidah, taman miliknya itu sering mendapat perhatian daripada pelbagai kru produksi untuk dijadikan sebagai lokasi penggambaran drama tempatan. Selain itu, taman yang dibangunkan di halaman rumahnya itu turut menjadi tumpuan pecinta bunga yang datang dari seluruh negara untuk melihat dan membeli bunga kertas yang ditanamnya. Menurut Zubaidah lagi, pokok bunga kertas adalah satu tanaman yang mudah dijaga, tahan lama dan mempunyai keunikannya yang tersendiri. Jika dijaga dengan teliti, ia mampu bertahan sehingga lebih 20 tahun. Kebiasaannya pokok bunga kertas dibiakkan melalui keratan batang, cantuman dan tud. Kita semua dia tu memang ambil masa. Dia pun pokok ni memang dia tahan. Dia tak akan matilah. Kita tanam dia tu, dari anak-anak pokok tu, dia kekal bertahun-tahun makan masa. Yang suka, minat tanam dia. Bakat pun jenis peminat bunga tega kan. Atas sebab tertentu dan kerana nilainya yang tersendiri, ada spesies bunga kertas yang tidak dijual oleh Zubaidah. Sebaliknya, dia hanya menjual pokok bunga kertas yang telah dikacuk dan lebih mudah untuk dijaga. Dalam pada itu, Zubaidah juga bercita-cita untuk membuka nursery sendiri bagi membiakkan lebih banyak spesies bunga kertas dan pelbagai bunga hiasan yang lain. Bukan seorang tetapi semua 7 anggota kumpulan penyanyi K-pop Korea Selatan BTS akan menyahut seruan menyertai pasukan tentera seperti mana yang diwajibkan ke atas semua penduduk lelaki di negara itu. Ia sekaligus menamatkan spekulasi bahawa mereka layak dikecualikan daripada kerahan itu berikutan pencapaian luar biasa kumpulan itu dalam dunia hiburan. Perkembangan itu disahkan syarikat pengurusan kumpulan terbabit Big Hit Music menerusi satu kenyataan rasmi. Menurut kenyataan itu, anggota tertua dalam kumpulan itu, Jin, akan menarik balik permohonan penangguhannya sebelum ini dan akan mula melakukan perkara yang diperlukan untuk menjadi seorang tentera. Ia akan disusuli dengan langkah sama oleh 6 lagi anggota kumpulan itu untuk turut berkhidmat dengan pasukan tentera Korea Selatan. Tambah Big Hit Music, syarikat itu dan semua anggota BTS juga bersedia untuk bergabung semula sebagai satu kumpulan pada sekitar tahun 2025 sebaik mereka menamatkan perkhidmatan dengan pasukan
pasukan tentera. Bila kumpulan terbabit akan mula menawarkan khidmat mereka sebagai anggota tentera tidak dinyatakan. Menurut Pejabat Pentadbiran Tenaga Manusia Tentera Korea Selatan, semua anggota BTS akan menjalani proses yang sama seperti yang perlu dilakukan oleh setiap lelaki di Korea Selatan. Ini termasuk latihan ketenteraan selama 5 minggu, diikuti tugasan rasmi antara 18 hingga 21 bulan sebagai anggota tentera di mana-mana unit yang diarahkan. Di bawah undang-undang itu, pengecualian hanya diberikan kepada artis atau atlet yang berjaya mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Penyelidik berharap penggunaan pelampung pintar dapat membantu ikan paus daripada dirempur oleh kapal ketika ikan itu berenang dari Antartika ke kawasan laut lebih panas di Chile. Menurut kajian, Teluk Corcovado, 1,100 km selatan ibu kota Chile, kerap dibanjiri dengan ikan paus biru terutama ketika musim panas. Pemasangan pelampung itu dilakukan di bawah inisiatif Bot Biru dan diharap dapat diteruskan hingga ke seluruh laluan kumpulan ikan paus bermula dari Antartika hingga ke Chile. Setiap pelampung berfungsi dengan menggunakan perisian khas yang memantau bunyi, jenis mamalia serta lokasi sebenarnya. Ia akan membantu memudahkan tugas penyelidik untuk segera memberi amaran kepada kapal berhampiran supaya mereka dapat mengurangkan bunyi bising dan mengelakkan perlanggaran. Menurut kumpulan penyelidik itu, peranti itu juga mengandungi pelbagai alat pengesan oceanografi untuk memantau tahap terkini lautan serta tindak balasnya terhadap perubahan iklim. Inisiatif ini adalah hasil daripada kajian serta pembangunan selama hampir sedekad dan turut disokong oleh Kementerian Alam Sekitar Chile. Sepasang ikan lumba-lumba berwarna merah jambu diselamatkan selepas tersadai di satu kawasan air cetek di hutan Amazon Bolivia. Menurut anggota penyelamat, hasil pemeriksaan lanjut mendapati seekor daripada ikan lumba-lumba itu mahu beranak. Kedua-dua ekor ikan itu dijumpai di satu kawasan yang sering jadi tempat spesies ikan lumba-lumba beranak. Kedua-duanya dijumpai dengan bantuan bot serta penggunaan drone hasil kerjasama kerajaan tempatan Santa Cruz, kumpulan pakar dari Museum Noel Camp Mercado dan Zoo St. Louis di Amerika Syarikat. Keadaan kedua-dua ekor ikan itu tidak membimbangkan. Bagi kajian lanjut, kedua-dua ekor ikan lumba-lumba itu kemudian dipasangkan dengan alat pengesan dan dilepaskan semula di arus sungai yang lebih dalam. Bersua kembali, kita beralih ke berita sukan. Kejohanan badminton remaja dunia di Santander, Spanyol. Malaysia memburu kemenangan kedua kempen kumpulan A acara berpasukan campuran selepas mendapat keyakinan awal menewaskan Sweden 5-0 semalam. Skuad negara dijadual menentang Latvia hari ini. Berdepan Sweden seperti dijangka, mudah buat Justin Ho meraih mata pertama negara menerusi acara perseorangan lelaki apabila menundukkan Erik Ramstad 21-10, 21-10. Kemenangan Justin nyata menyamarakan semangat Siti Nur Shuhaini Azman yang turut selaku perseorangan wanita. Siti mengalahkan Kushi Harakamani 21-12, 21-12 untuk mata kedua Malaysia. Malaysia mengesahkan kemenangan menerusi
bergandingan bergu lelaki Muhammad Fazrik Muhammad Rasif, Wong Wing Sin. Mereka mudah menewaskan Victor Moskogen, Dennis Storm 21-12, 21-9. Sweden bagaimanapun tetap memberi tentangan meskipun ketinggalan 0-3. Ia menyaksikan bergu wanita Wong Xinyi, Carmen Ting dan pasangan campuran Brian Jeremy Gunting, Lee Xinji terpaksa beraksi 3 set sebelum mengesahkan kemenangan 5-0 skuad kebangsaan. Karim Benzema muncul pemain kelima dari Perancis meraih anugerah berprestij bola sepak Ballon d'Or. Tonggak Real Madrid itu juga melakar catatan unik apabila pada usia 34 tahun dia muncul pemenang paling tua sejak pemain England Stanley Matthews pada 1956. C'est pour toi Karim Benzema. Benzema mengetepikan cabaran bekas bintang Liverpool Sadio Mane, Robert Lewandowski dari Poland dan rakan senegara Kylian Mbappe untuk menggondol anugerah itu. Benzema nyata berada di kemuncak prestasi dalam kerjanya musim lalu apabila membantu Real Madrid menjuarai La Liga dan Liga Juara-Juara. Paling menarik, Benzema turut muncul penjaring terbanyak kedua-dua saingan itu dengan meledak 27 gol di Spanyol dan 15 jaringan di Eropah. Pemain sensasi Argentina Lionel Messi pula tidak tercalon manakala Cristiano Ronaldo sekadar di tangga ke-20. Pemain lain dari Perancis yang pernah memenangi trofi itu termasuk Zinedine Zidane pada 1998 serta Raymond Kopa, Michel Platini dan Jean-Pierre Papin. Sementara itu, bintang Spanyol dari Barcelona, Alexia Putellas, menjulang trofi Ballon d'Or feminin buat kali kedua. Langkah seorang peniaga mi di wilayah Nakhon Pathom, Thailand untuk terus menjalankan perniagaan walaupun tempatnya berniaga dinaiki air banjir wajar dipuji. Semoga kita juga mempunyai semangat berani mencuba seperti beliau. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.